Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmil khair, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrij sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat meneruskan kuliah tafsir kita. Mudah-mudahan dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada bab jin ni ada sikit lagi ni, ya. Sambung lepas sekejap lagi. Telah pun diterangkan dulu ni mengenai sejarah perjalanan jin ini. Yang ada beberapa perkara yang tertinggal, insya-Allah saya sambung selepas tafsir nanti insya-Allah. Ayat yang ke-130 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim selain dari orang yang membodohkan dirinya sendiri. Kerana sungguhnya kami telah milih Ibrahim menjadi Nabi di dunia, dan sungguhnya ia pada hari akhirat nanti tetaplah dari orang-orang yang saleh, yang tertinggi martabatnya. Kita balik pada sejarah. Umumnya dikatakan bahawa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu banyak persamaannya dengan yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Umpamanya ibadat-ibadat ataupun sunnah-sunnah yang berlaku zaman Nabi Ibrahim masih diteruskan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya menggunting misai, menyimpan janggut, cabut bulu ketiak, berkhatan, itu sudah pun berlaku di zaman Nabi Ibrahim AS. Tidak dapat nafikan bahawa masalah akidah memang sama. Sejak zaman Nabi Adam sampailah bila-bila pun akidah sama. Syariat ada yang berbeza. Maknanya kalau zaman-zaman dahulu berpuasa itu tidaklah sebulan. Kalau zaman Nabi Musa berpuasa itu tiap-tiap tak bulan berpuasa 3 hari, tetapi tiap-tiap bulan dia berpuasa. Jadi 36 hari setahun. Kita setahun berpuasa 29 hari atau 30 hari. Zaman Nabi Musa, kalau baju itu kena najis, tidak boleh dibasuh, digunting buang. Gunting buang, itu dia undang dia. Kalau zaman Nabi Ibrahim berkhatan itu digunakan kapak. Sekarang kapak lari orang gitu. Dan haji memang Nabi Ibrahim yang bermulanya. Sampailah ke sekarang tawaf sama, sa'i sama. Tidak ada. Maka Nabi Allah Ibrahim AS bawa agama, maka banyak persamaannya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dari segi syariat, tauhid memang sama. Itu. Maka orang-orang Yahudi ada yang menolak
Beramai yang menolak agama Nabi Muhammad, bermakna mereka juga menolak agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu. Di sini sebut barang siapa yang benci, wa may yarghab an millah, barang siapa yang benci, yang tak suka kepada agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, menunjukkan orang itu membodohkan dirinya sendiri. Sedangkan Nabi Ibrahim itu Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bapa segala Nabi. Nabi Ibrahim melahirkan ramai anak cucu jin menjadi Nabi dan Rasul. Itu dia. Jadi kalau kita lihat Nabi Yusuf semua itu turun Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub turun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ni ada setengah riwayat mengatakan dia ambil dari peran abun rahim. Abun maknanya bapa, rahim yang penyayang. Jadi Ibrahim akhirnya asal perkataan abun rahim, jadi Ibrahim. Dalam bahasa asalnya abun rahim. Macam Musa dalam bahasa Israel maknanya budak dari air pohon kayu, itu Nabi Musa tu. Kalau terjemah dalam bahasa Musa itu maknanya pisau cukur. Kalau diterjemah dalam bahasa Arab Musa maknanya pisau cukur. Jadi kita lihat bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengharungi berbagai kepayahan, kesusahan, cobaan, dogaan yang amat berat. Daripada kampungnya sendiri, daripada Iraq pindah ke Mesir, begitu. Bawa isterinya Siti Sarah, hadapi berbagai-bagai, ada raja nak rampas isterinya. Isteri Nabi Ibrahim Sarah tu memang cantik. Kemudian masalah dia pula dah ada isteri, anak pula tak ada. Kemudian isteri suruh kahwin, dia pun kahwin, mengandung isterinya, masalah pula. Pasal cemburu pula Siti Sarah dengan Siti Hajar. Setelah beliau meninggalkan kampung halamannya, bapaknya Azar tidak mau menurut Islam. Masalah lagi, bapa pula. Sampai dia kata, ayah, nanti saya mintakan ampun kepada Allah untuk ayah. Dalam hukum Islam, kita tak boleh minta ampun kepada Allah untuk ayah yang tidak Islam, tak boleh. Dan mengapa Nabi Ibrahim minta ampun juga? Astaghfiru laka Rabbi, ayah, nanti saya minta tolong ampunkan, tak ampunkan kepada Allah untuk ayah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak boleh doakan ayahnya, tapi oleh kerana nazarnya itu, dia minta ampunkan juga. Macam Nabi Ayub lah, ia menazar kepada isterinya, kalau engkau balik nanti aku pukul engkau dia. Pasal isterinya lari, tinggalkan Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub kata, kalau engkau balik nanti aku pukul. Itu kira nazar tu. Tiba-tiba balik pula isterinya. Mana pula nak pukul ni? Suami tak boleh pukul isteri, kena ingat tu. Tapi Nabi Ayub dah bernazar, kena laksanakan juga nazar dia. Pasal nazar, dipukul juga isteri dengan sehelai lalang saja. Lalang selai, apa rasa dia? Tapi dia pukul tu kerana menaikkan nazarnya. Kalau orang sekarang pukulan, alah tak sakit pun, dia kata action pula tu kan. Jadi makna itu nazar Nabi Ibrahim itu. Maka akhirnya Nabi Ibrahim dicuba sampai akhirnya menyembelih anak sendiri. Kita nak makan ikan dalam rumah kolam kita pun tak sanggup. Nak makan ikan yang kita bela pun
tak sanggup nak menyembelih arnab yang bela pun tak sanggup kan? Arnab ikan pun tak layak nak makan. Bagaimana pula nak menyembelih anak? Ini cubaan. Begitu hebatnya cubaan Allah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menghadap mengharungi cubaan dugaan macam-macam. Yang usul asal ni dicampakkan dalam api yang sangat panas. Bertenang Nabi Ibrahim. Berjaya Nabi Ibrahim menghadapi segala-gala cubaan itu. Akhirnya Nabi Ibrahim mendoa kepada Allah supaya anak cucu cicitnya menjadi nabi juga, menjadi orang yang menjadi ikutan. Maka Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim itu. Dia berdoa kepada Allah supaya Mekah itu menjadi tempat tumpuan orang, buah-buahan pun banyak, makbul juga. Setelah Nabi Ibrahim berjaya mengharungi macam-macam cubaan dan godaan. Oleh hal demikian, Nabi Ibrahim seorang rasul dan seorang nabi. Kalaulah yang dibawanya itu pun tidak disukai orang, kan menyebabkan orang bodoh namanya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan anak cucu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya orang-orang Yahudi di Madinah, orang-orang Quraisy di Mekah menolak agama yang telah turun-temurun dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, menunjukkan mereka itu orang-orang yang memang bodoh. Sedangkan Nabi itu yang saleh, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ni kalau apa yang Nabi bawa, jangan persoal itu tu. Jangan soal. Kebanyakan orang yang Nabi bawa itu bersoal banyak. Kalau doktor cakap, dia tak ada soalnya. Nabi bawa ada saja soalannya. Adalah tadi ni orang cakap dengan saya. Mana dia kata, ada orang berkata orang perempuan tidak boleh pakai minyak wangi. Macam mana pula ustaz kata? Perempuan mesti dia kalau tak wangi macam mana? Kan dipersoalkan juga tu. Kalau busuk je, bukanlah suruh dia busuk. Jangan memakai minyak wangi. Nanti lalu di hadapan orang kan lain rasa badan. Perempuan lalu panggil wangi, menyentak hidung kita, menimbulkan fitnah. Bukan tak boleh pakai, di rumah pakailah. Nak mandi wangi, mandi pun tak apa. Berendam, jangan bangun-bangun. Tapi kadang-kadang perempuan terbalik. Di keluar rumah bukan main wangi, di rumah bau ketiak. Bukan orang Langkawi, orang England kan. Disunatkan kita berwangi-wangian di hadapan suami. Memakai gelang-gelang pun lawa-lawa kan suami. Kadang tidak, di rumah kadang-kadang pakai baju terbalik aja. Terbalik baju, timbul dia punya jahit itu. Suami tengok manalah tak larat aku. Itu aja. Jangan persoal. Tengok Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apa yang Nabi suruh sikit pun tak mangkang. Itu dia. Itu ketaatan dia. Kata Nabi, wahai Ali, engkau tangkap seorang wanita yang sedang berjalan sekarang, membawa satu surat untuk nak mecahkan rahsia perang kita. Sayyidina Ali pun terus keluar aja, tak cakap banyak. Kali jumpa perempuan ni sedang naik unta berjalan ke Mekah. Kemana engkau dia? Bagi surat tadi. Tak ada. Ali kata, wahai Muhammad, betul mana kau tahu? Wahai Rasulullah, kau tahu mana? Tanya. Bagi surat tadi. Perempuan kata, mana ada surat? Engkau bagi atau aku rampas daripadamu? Keluar bersanggul dia. Bersanggul dia simpan surat. Artinya ketaatan Sayyidina Ali itu tanpa soalan. Kita dengan Islam ini sami'na wa ata'na. Memanglah
Ada dalam ibadat kita ini benda yang boleh dipahami melalui akal, ada yang tak dapat diperolehi melalui akal. Umpamanya dikatakan mengambil wudu, Allah. Sebabnya perkataan Islam diambil daripada perkataan salima, sejahtera, menyerah, selamat, macam-macam. Nabi sebut aslim taslam. Masuklah kamu dalam Islam, nanti kamu selamat. Nabi Ibrahim terus menyerah. Terus kita dalam kita punya doa kita, wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Islam itu merupakan perkataan yang Allah beri. Ingat tu. Innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah iktiraf ialah agama Islam. Maka dari Nabi Ibrahim Adam sampai sekarang, yang agama Yahudi itu asalnya Islam lah tu, tapi ditukar oleh Yahuda, akhirnya menjadi Yahudi. Allah murka kepada orang Israel, akhirnya digelarkan mereka itu Yahudi. Yahudi itu pengasasnya namanya Yahuda, maka agama digelarkan jadi Yahudi. Betul. Agama yang dimaksud oleh Nabi Isa Islam lah, tapi bertukar menjadi Nasara, disandarkan kepada tempat lahir Nabi Isa yang bernama Nasiriyah. Nama tempat Nabi Isa lahir ialah Nasiriyah, digelarkan agama itu agama Nasrani. Tapi Nabi Muhammad, Islam itu Allah yang tak tukar dia. Tapi orang-orang barat tak mau sebut Islam, disebut Muhammadan law, gitu. Maknanya undang-undang yang dicipta oleh Muhammad. Saya pernah tengok satu surau di Amerika, di Philadelphia. Tulis itu di situ, dia kata surau masjid ini adalah tertakluk di bawah undang-undang Nabi Muhammad, Muhammadan law. Dia tak sebut Islamic law. Itu jahat putih. Dianggap Nabi Muhammad yang bawa agama itu, pandai-pandai cipta, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka memang tak sukakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Ibrahim. Ya, jadi kita juga dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan demikian aku diperintahkan, dan akulah termasuk golongan orang-orang yang menyerah. Jadi kita ini lihat ya, alam ini seluruhnya menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun wajib menyerah, jangan ingkar, jangan lawan, jangan bertentangan dengan perintah Allah, menyerah saja. Sesuai kita lihat pokok matahari umpamanya, dikutnya matahari, itu arahan dia. Buah gajus, arahan Allah, supaya bijinya duduk di luar, dia patuh. Pernah tuan jumpa buah gajus itu biji dalam? Tak pernah. Pasal dia taatkan perintah Allah. Dia kan panas dia. Kalau jumpa buah gajus biji duduk luar, duduk dalam, jangan makan. Itu janggus menderhaka namanya. Itu itu kaedah dia pakai. Jadi kita ni, kalau kita menyerah separuh, tak menyerah separuh, belum lagi Islam namanya. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu dalam Islam keseluruhannya. Satu hari seorang Yahudi masuk Islam, kemudian dia minta kebenaran dari Nabi. Ya Rasulullah, saya telah pun Islam, dia kata. Nak minta kebenaran satu saja, saya nak berpuasa hari Sabtu.
dan nak baca kitab Taurat hari Sabtu. Satu hari je baca kitab Taurat satu hari, dan puasa hari itu menurut undang-undang Yahudi. Nabi pun tak jawab. Turun firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu dalam Islam keseluruhannya. 7 hari, jangan 6 hari. Yahudi tu tak boleh, tapi diikut oleh orang Islam. Hari Jumaat aja dia ikut Islam. Kalau dia pejabat, hari Jumaat pakai baju kurung dia, hari Sabtu pakai skirt dia. Itu orang Islam pula Melayu. Itu kelebihan dia. Hari Jumaat dia semayang, hari lain tak. Penuh masjid hari Jumaat, penuh masjid. Hari lain tak penuh. Di Kuala Lumpur tu buat lagi masjid penuh, buat lagi penuh. Hari Jumaat penuh. Ataupun hari Jumaat, hari raya penuh. Itu kelebihan orang Melayu. Tak muat masjid. Hari lain tak. Hari kahwin dia pun mengucap kalimah syahadat. Ikut Islam betul lah. Mandikan, dikapankan, disemahyangkan, dikebumikan. Kahwin pun begitu, panggil Pak Imam. Habis Pak Imam, joget lambak pula datang. Begitu. Maknanya tak tahu kita Islam di mana. Separuh ikut, separuh tak ikut. Begitu. Ada ikut dia punya mood dia, ikut dia punya kesenangan. Ini ikut, ni tak payah. Ini tak payah, ini ikut. Sebabnya kita lihat orang-orang kita disiplin hari apa? Hari puasa, cukup disiplin. Masuk waktu je berbuka puasa, dia mesti buka punya. Tu disiplin tu. Tak tangguh dah. Pasal sunat menyegerakan berbuka puasa. Begitu. Habis. Wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya. Dan demikian juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya. Katanya, wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah milih agama Islam ini menjadi ikutan kamu. Maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Maknanya di sini Allah perintah Nabi Ibrahim memerintahkan anak-anaknya supaya berpegang teguh pada Islam, jangan mati melainkan telah menyerah. Kita pun selalu disebut dalam dalam khutbah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah sebenar-benar takwa, jangan mati melainkan kamu telah menyerah. Barulah mati. Maknanya jangan mati ni memang kita nak mati pun, kan? Maksudnya jangan sekali-kali kita menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti hidupnya menyerah. Itu sebabnya ya, kita nak tahu kita ni, adakah kita ni golongan orang yang dikasihi oleh Allah atau tidak? Apa tandanya? Tanda-tanda kita dikasihi oleh Allah, yang pertama, kita suka berbuat baik. Itu tanda satu. Dan suka orang lain berbuat baik. Dan suka kalau kebaikan itu tersebar luas. Dan yakin amalan yang kita buat diterima oleh Allah. Dan rindu kepada Allah kalau tak sempat berbuat baik. Dan kita cemburu dengan agama Allah. Kalau orang berbuat maksiat, melanggar perintah Allah, tak senang kita. Kita semua, kita mesti ada dua. Amar ma'ruf pun ada, nahyul munkar pun ada. Kadang-kadang banyak amar ma'ruf, nahyul munkar tak ada. Maka tak cukup, tak komplit Islam dia. Jadi di sini
Nabi Ibrahim pesan kepada anak-anaknya, Nabi Yaqub pun pesan kepada anak-anaknya, jangan mati. Dah menyerah betul. Makna menyerah ni semualah. Kan kita di segi, kalau kita baca dalam haji, kita mengucapkan kalimah syahadat menundukkan kita punya hati. Kita solat sembahyang menundukkan kita punya anggota. Kita berpuasa menundukkan nafsu kita. Kita berzakat menundukkan harta kita. Barulah layak menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Serah semua dah. Hati serah, anggota serah, harta benda pun serah, nafsu pun serah habis. Barulah layak bertemu dengan Allah. Ada kan orang pergi Mekah, dia belum menyerah, tak layak bertemu dengan Allah. Sampai Jeddah sesat dia, tak sampai ke Mekah. Sampai Jeddah mati dia. Sampai Jeddah sakit kelantar dia, belum sampai. Mana orang itu belum layak menjadi tetamu Allah, kerana belum tunduk lagi. Anggota belum, duit belum, nafsu belum. Ada orang yang beramal kuat tapi dia sayang wang ni, maknanya harta belum tunduk lagi. Mengapa tak ke Mekah ni? Allah, sibuk dia tu. Duit ada. Sebenarnya ada orang yang duit ada, masa tak ada. Ada orang duit ada, masa ada, tapi ada urusan. Tak ke Mekah ke? Tahun ni anak pula nak kahwin, tahun depan yang sulung pula nak kahwin, tahun depan yang bongsu pula nak kahwin, lagi satu saya pula nak kahwin. Tak ke Mekah lah tu. Faham begitu. Jadi maknanya itu, kita berserah semua daripada ibadat, munakahat, muamalat, jinayat, undang-undang, kesemua serah kepada Allah SWT. Jangan sembahyang ikut, puasa ikut, zakat ikut, undang-undang tak ikut. Itu kaedah. Ikut. Ada yang dia tak tunduk pada hukum Allah SWT. Macam mana kita nak kata Islam? Itu tu. Habis. Am kuntum syuhada idh hadra Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Demikianlah wasiat Nabi Yaqub, bukan sebagaimana yang kamu katakan itu wahai orang-orang Yahudi. Kamu tidak hadir ketika Nabi Yaqub hampir mati, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah sudah aku mati? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu Ibrahim dan Ismail dan Ishaq, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya lah sahaja kami berserah diri dengan penuh keimanan. Maknanya Allah menempelak orang-orang Yahudi ni. Kamu pernah hadir ke waktu Nabi Yaqub nak mati, nak meninggal dunia? Dia berwasiat kepada anak-anaknya, wahai anak, dikumpulkan semua anak-anaknya 10 tu, wahai anak-anak aku, kalau aku mati nanti apa yang kau sembah? Semua anaknya mengakui, kami sembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishaq, Tuhan yang Maha Esa. Itu yang kami sembah, bukan nak kona-kona, tak. Itu dia. Nabi Ishaq wasiat anak-anaknya ke semua, aku mati besok, kau nak menyembah apa? Semua mengakukan menyembah Allah yang Maha Esa. Sebab kita kena baca sejarah tauhid, ilmu tauhid ni. Maknanya ilmu tauhid ini satu ilmu yang dipanggil ilmu yang mutlak, tak berubah dia. Jadi ditanya anak-anaknya, semuanya bersetuju mengaku menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Apa lagi ujung dia kata apa? Wa nahnu lahu muslimun, kami menyerah. Kami menyerah. Itu sebab kita ni apa saja
arahan, perintah, undang-undang, peraturan yang Allah tetapkan, kita patuh sajalah. Allah Ta'ala maha mengetahui itu. Kadang-kadang kita menung ya, Allah Ta'ala buat undang-undang ni betul dah, betul dah. Contohnya dibenarkan semayang jamak. Semayang jamak bagi orang yang musafir itu. Zaman dulu nak kira-kira semayang jamak ni tidaklah berapa mustahak sangat. Pasal orang dulu kalau musafir naik unta boleh turun bila-bila. Rupa-rupanya undang-undang ni sesuai sampai bila-bila masa pun. Sampai sekarang lagi lah mustahak semayang jamak tu. Naik kapal terbang, nak dalam terbang semayang kan payah. Boleh naik kapal terbang jamak semayang. Kemudian boleh pula kasar. Yang dua, yang empat boleh jadikan dua. Menunjukkan lagi satu, Islam menggalakkan musafir. Dibenarkannya kita menangguhkan semayang atau mengawalkan dan meringkaskan semayang itu. Takdim boleh, takhir pun boleh. Tetapi kadang-kadang orang tinggalkan, takdim pun tidak, takhir pun tidak. Akhirnya di jamak takyah. Tak payah. Itu kita. Saya nak tambah sikit. Dia kata dulu-dulu ni memang susah. Sekarang dah senang. Terbalik pula orang sekarang kata. Sekarang ni kan senang dia kata. Kalau kita daripada Kuala Lumpur ke Perak, tiap-tiap jalan ada masjid. Semayanglah kamu sebelum kamu disemayangkan, kata. Kan banyak masjid. Apa susah? Masalah jamak takhir, jamak takdim ni bukan masalah susah. Masalah musafir. Itu. Maknanya senang ke, susah ke, tak timbul. Yang penting dibolehkan jamak atau kasar kerana musafir. Pasal musafir itu boleh dikira jarak-jaraknya. Senang susah tak boleh dikira. Ada orang susah, ada orang senang. Naik kereta bang senang, kan? Naik kereta susah. Ini panggil ghairu mundabit dalam ilmu usul fiqh. Ghairu mundabit, tak boleh ukur. Maka Islam kata musafir itulah ukurannya. Dua marhalah boleh. Itu pun tengok niat lah. Tengok niat. Maknanya kita ada dua jalan, kan? Satu jalan jauh, jalan lama jauh, jalan baru dekat. Oleh kerana kita nak semayang jamak, kita ikut jalan jauh. Tak boleh. Niat dah salah. Tetapi kalau dia ikut jalan jauh kerana tak mau bayar tol, boleh. Itu kaedah pakai. Jalan ke jauh ni malah bayar tol, dia kata. Boleh semayang jamak. Tapi kenapa ini ke jalan jauh dan ikut jalan dekat ni? Dapat semayang jamak. Tak boleh. Mesti niat. Tuan nak ke mana ni? Nak ke Ipoh. Apa salah? Ada kerja. Tetapi kalau kita naik kereta nak ke mana ni? Belum tahu dia kata. Nak jadi rian. Tengok tak jumpa sampai ke Kuala Lumpur jumpa rian. Tak boleh semayang jamak. Pasal tak ada niat nak musafir. Tak ada niat asal. Pasal apa? Nak jadi rian aja. Tiba-tiba sampai Kuala Lumpur dia. Tak boleh. Itu kaedah. Itu kena belajar bab semayang jamak dan kasar itu ada undang-undang dia. Banyak orang tak faham. Ada orang kata saya tak biasa ni. Mana boleh? Rugilah. Orang tanya Nabi Rasulullah dulu memang banyak fitnah, banyak musuh-musuh. Sekarang dah senang lindang. Siapa nak semayang jamak? Apa nama? Hadis sadaqah tasaddaqallahu biha taqbalu sadaqatahu. Ini Allah dah sedekah dah, terima je sedekah tu, jangan cakap banyak. Nak Allah sedekah dah, orang musafir boleh. Boleh sembahyang jamak kasar. Habis tajuk dia. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka balasan apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu pula balasan apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya
atau disoal atau ditanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan. Maknanya umat dulu punya cerita, kita punya cerita. Kita dosa kita, orang dulu punya dosa. Yang penting apa yang kita buat. Jangan dia baca sejarah. Orang Yahudi suka baca sejarah datuk nenek moyang dia. Datuk nenek moyang begitu begini. Tak, kita jangan sebut. Bapak kita orang alim pun kita tak alim, tak mahu dia. Bapak kita orang yang berilmu, tak boleh. Bapak saya banyak ilmu dulu, tak guna. Jangan sebut bapak tu. Kira kita tu. Bapak saya main tahajud kuat kata. Yang kita kira bapak dia. Maknanya datuk nenek moyang jangan diceritakan. Yang penting apa yang telah kita lakukan. Apa kita bakal dipertanggungjawabkan di padang mahsyar apa yang kita buat. Datuk nenek moyang kita tak ada soalan, tak ada. Hanya kadang-kadang kalau kita nak baca sejarah sikit-sikit, kadang-kadang Allah Ta'ala balas kepada anak cucu ni, ada juga kesilapan orang tua-tua dulu, ada juga. Jadi maknanya kadang-kadang kita tak perasan kesilapan-kesilapan yang kita buat. Contoh satu hari seorang raja ni jahat sungguh raja ni. Pantang jumpa nak ada orang, tangkap ni ciumnya. Itu kerja dia. Orang kata, tuanku jangan buat, tuanku ada anak dan tuan balas. Sudah pula takut dia, disimpan anak dara tak keluar-keluar. Entah macam mana dah janji Allah begitu, anak dara raja ni pun nak keluar sangat. Bapak jangan keluar, dia kata, jangan, nak kejar je. Elok-elok dia keluar, orang tangkap, orang cium anak dara dia. Kan balasan tu. Begitu. Terus kadang-kadang kita keluar-keluar masjid, hilang kasut kita. Mungkin bapak kita rajin cuci kasut dulu. Tapi jangan buat modal pula. Tu keluar kata, kasut hilang lah, bapak rajin curi dulu. Macam itu. Makna ini kadang-kadang jadi begitu. Ini dia tuan-tuan, maknanya orang lepas-lepaslah, yang kita lah. Kita tak akan disoal mengenai apa yang mereka buat. Kita akan soal apa yang kita buat. Berhenti setakat itu. Wallahu a'lam. Sambung jin sikit. Jadi tuan-tuan dan sekalian, saya nak tambah sikit lagi mengenai ceramah jin yang lalu. Banyak dia yang tertinggal. Mungkin yang saya tidak tulis, yang tinggal saya nak tambah sikit 2-3 perkara saja. Yang pertama sekali ialah kita lihat bahawa jin merupakan ejen kepada sihir. Ejen. Mengapa orang-orang kena sihir itu jadi? Soalannya. Jin ini di antara makhluk-makhluk yang bersetuju dengan kita kalau apa yang diperintahkan itu boleh menyebabkan kita tersembam dalam api neraka. Dia pertama-tama sekali datang melompat. Maka Tok Bomoh banyak menggunakan khidmat jin. Maka hukum berkhadam dengan jin hukumnya syirik. Ada orang tanya, apa hukumnya kita bersahabat dengan jin? Jawapannya tetap tidak boleh. Pasal kita tidak tahu sama ada jin itu Islam atau sebaliknya. Pasal jin itu boleh berpura-pura menjadi jin Islam. Tak dapat. Macam Barsisa dahulu, lagi hebat. Bukan Islam saja, dia merupakan seorang ulama yang sangat besar, dengan serbannya, dengan jubahnya, yang beramal pagi, petang, siang, malam, tak bangun-bangun, tak balik-balik, buang air kecil pun tidak, buang yang besar pun tidak, tidur tidak, makan tidak, bergerak pun tidak. Sampai Barsisa pun rasa takjub melihat seorang sebelah dia. Hebat betul orang tua ni. Tuan, apa yang ilmu tuan pakai? Saya beramal pun sudah beratus tahun,
Tapi saya balik juga ke rumah, minum juga, makan juga, buang air juga, tidur juga, penat. Tuan saya tahu tak penat pun. Tidur tidak, makan tidak, buang air kecil pun tidak, buang air besar sudah tentu tidak. Apa yang tuan pakai ini? Dia tak tahu yang itu syaitan, yang itu jin, iaitu syaitan yang akan mengganggu akidah dia. Sebenarnya saya ni ada dosa, dia kata. Dosa saya banyak. Saya takut dengan Allah Ta'ala. Kalau saya baliklah, entah mati tengah jalan, bimbang dosa saya belum diampunkan lagi. Dia pun tanya Barsisa ni, saya nak tanya sikit, tuan ni pernah tak buat dosa? Kata Barsisa, saya tak pernah buat dosa langsung. Itulah dia kata. Bila tuan tak ada dosa, apa yang tuan nak takut? Saya takut. Kalau tuan nak macam saya, tuan buat dosa sikit, kata. Nanti tuan akan beribadat, tuan takkan balik rumah pasal takut, dia kata. Oh, termakan juga di Barsisa ini. Jadi bagaimana pula saya nak buat dosa ni? Dia tak tahu buat dosa. Senang, awak pergi ujung kampung, ada orang jual arak, awak minum seteguk cukup, cepat-cepat bertobat. Kan dah. Dia ni tak pernah buat maksiat, pergilah juga dia. Pergilah minum arak seteguk, mabuklah orang tua tu. Dia rogolnya tu ke kedai tu. Datang suami kawan tu, dibunuhnya suami kawan tu. Maknanya satu dosa menyebabkan dua dosa yang lain pula. Ini araknya kerja. Akhirnya dia mati kafir. Wallahiallahu. Nampak? Pandai. Itu dia. Itu sebab kita tak boleh. Tidak boleh besar. Melainkan orang itu dianugerahkan oleh Allah. Dia boleh kontrol jin, lain bab. Nabi Allah Sulaiman boleh kontrol. Dia bukan bersahabat dah. Diarahkan kau masuk dalam laut, ambil batu. Potong batu sana, potong batu. Buat bangunan haikal ni, bina. Itu jin takut. Pasal Allah perintahkan jin kau taat Nabi Sulaiman, tak taat kau akan terbakar. Itu yang dia takut tu. Jin bukan main takut, takut sungguh Nabi Sulaiman. Terus waktu dia buat bangunan tu, bukan yang tak nak pandang Sulaiman, ujung mata pun tak pandang. Itu hebat Nabi Sulaiman. Ujung mata pandang air tak berani dia. Akhirnya Nabi Sulaiman meninggal dunia. Sudah lama mati, patah tongkat tu, boom, terbalik. Jin dia tu dah mati. Kalau aku tahu lama aku berhenti kerja dia tu. Maknanya kehebatan Nabi Sulaiman itu, dia kontrol Nabi Sulaiman. Iblis pun datang jumpa Nabi, arahan Allah, kau bisa cakap betul. Cakap betul. Apa yang Nabi tanya, jawab betul-betul. Itu boleh. Nabi Sulaiman pun boleh kontrol jin. Jin tak berani kata apa. Sampai sekarang pun kalau kita nampak jin, baca apa? Salamun ala Sulaiman fil alamin. Dia dengar nama Nabi Sulaiman pun dia takut. Nama tu hebat. Macam kita takut hantu lah kan. Masjid tu orang sebut hantu. Takut kita. Hantu tak ada. Nama hantu. Tapi lalu jin yang sebut lah, Sulaiman tak mahu dia. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Itu saya pesan tuan-tuan, kalau kita pergi mana-mana jalan-jalan nak buang air sangat, jangan buang air tak tentu hala. Kalau orang tu dulu dia tabik datuk kan, tabik datuk, anak cucu cik nak tumpang buang air kecil. Bodoh Melayu. Dia minta tolong pada jin pula dah. Kita minta tolong kepada Allah. Baca 3 kul barulah buang. Atau ringkas tak sempat, nak baca 3 kul tak sempat, terlepas pula kan? Baca salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Sulaiman fil alamin. Jin pun lari, boleh buang. Jangan buang air kecil suka-suka hati tu. Kadang-kadang kita berjalan pancut aja, entah jin terlentang tepi tu, terlentang relax gitu, terangga tidur, masuk dalam mulut. Lompatlah jin tu. Tu yang bengkak-bengkak pasal itulah. Jangan. Terus kita pesankan, mengapa orang tua tu pesan kuil-kuil Hindu yang usik? Siapa? Pasal Hindu ni kuat sembah. Dia kuat sembah, jin ramai datang ke situ, itu je.
Jin ramai datang ke situ. Kita main-main kuil tu. Marahlah jin tu. Ada satu kawan saya, dia pergi ke kuil Hindu tu, dia main mata kuil tu, bermain gitu. Buta mata dia. Ingat tuan ya, yang membutakan ialah Allah. Kena ingat tu. Bukan jin. Jin lempang saja mata kita. Ataupun dicongkel mata kita. Buta. Begitu. Sebabnya kita dalam bab jin ni berhati-hati. Sebab kita balik-balik malam ya, balik-balik malam, ada anak kecil di rumah, apa orang tu pesan? Jangan pegang budak balik daripada waktu malam. Kita orang muda-muda ni mengarut orang tua kan gitu. Pasal tak faham, orang tua pun nak cerita pun tak faham. Jadi dia marah orang tua mengarut gitu. Sebenarnya bila kita balik malam-malam, balik jin ikut kat belakang. Ikut sampai rumah, dia pun ikut. Kita pun pegang anak kita, dia pun pegang sama. Meraunglah budak tu. Buat apa dia ganggu budak-budak tu? Bila budak meraung, kita pun boleh jumpa tok bomoh. Gantung benang hitam sini. Gantung kayu apa benda tu. Halu-halu gantung boleh. Gantung benang hitam pula sini. Gantung azimat, ladam kuda gantung kat rumah. Ladam kuda gantung ke pintu. Kuda pun pening sama. Sini pun letak ladam kuda itu. Elok pula berhenti budak menangis. Lagilah percaya. Jin pun pandai. Pasal Abdullah bin Mas'ud, isterinya pakai azimat. Allah bin Mas'ud berbalik. Allah bin Mas'ud ni sahabat Nabi lah. Apa kau pakai ni? Buang dia tak? Dia pun buang tepi longkang itu, buang kat rumah, buang. Bila buang saja, meleleh air mata turun. Curi ambil balik, pakai balik. Elok pula mata tadi, tak mengalir air. Tak lama suami balik-balik, apa kau pakai? Buang dia. Bila saya pakai, tak pakai, air mata keluar. Bila saya pakai, tak keluar. Buang elok, tak ada apa-apa. Nampak? Syaitan pandai. Satu hari satu orang di Kuala Lumpur masuk Kristian, orang Melayu, pakai rantai apa tu, salib tu. Tak berapa lama dia pun terfikir sudah silap. Dia pun nak buka salib tu, nampak jin nak cekik dia, nampak? Tak jadi buka. Allahyarham Syekh Muhsin hidup lagi. Datang dia berjawab pusat Islam masa tu, tanya, tuan saya ni dah Kristian, nak masuk Islam balik, tapi bila nak buka, dia kata nampak jin nak cekik. Tak apa, ambil air gelas, lempi gitu, minum, buka, elok, tak apa-apa. Nampak? Ini kadang-kadang kita ni dipermain-mainkan oleh jin. Oleh itu saya pesankan, kita nak tidur ke, kita baca ayat kursi. Dan kalau sekiranya ada gangguan-gangguan, kita tak pandai nak buat apa, kita azan 7 kali. Kadang-kadang anak menangis tengah malam, meraung-raung, dia nak kenal budak kena jin ini, meraung-meraung tinggi-tinggi suara dia. Kadang sampai serak suara budak tu. Kadang-kadang budak baru kahwin, tak tahu apa, dia timang pada pagi. Timang. Geli-geli tidur suami dia, isteri dia timang. Dan mengantuk tukar pula. Mau mana mau timang. Dibangkan 7 kali. Pasal apa 7 kali? Sekali bang dicabut, datang balik dia. Bang lagi dicabut, datang lagi dia. Sampai 7 kali, sudahlah penat aku dia. Dia pun penat. Dia penat juga. Dan kita bacakan ayat kursi 9 waqaf. Ayat kursi 9 kali waqaf, berhenti. Pasal jin ni pandai juga baca ayat kursi, tapi teknik dia tak belajar. Kita kena belajar. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa' wasi'a kursiyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 9 kali berhenti. Mesti baca betul-betul dan amalkan ayat kursi itu. Jangan dasak baru nak baca, tak mau dia. Ketawa je tu.
Nampak teknik dia. Lebih-lebih anak-anak yang baru lahir. Mengapa budak-budak tu menangis? Pasal mana-mana budak-budak yang lain syaitan mesti susuk pusat dia. Tu yang menangis tu. Tu kita azankan. Lahir azan, jangan lambat. Jangan radio, jangan dekat. Radio kemudian jauh. Kalau tidak kita buka kan dia boleh lahir, radio pun bunyi. Jangan tunggu lama-lama. Itu masalah. Rosak budak tu. Perkataan yang mula-mula memecahkan gegendang dia tu mesti Allahu Akbar tu. Allah yang maha. Pasal apa manusia ini waktu di alam arwah kan Allah Ta'ala tanya dia, siapa Tuhanmu? Adakah aku Tuhan kamu? Betul dia tu. Kami menyaksikan. Masa dalam perut lahir dia lupa. Kena kira budak-budak baru lahir apa dia tahunya. Tapi dia dah jadi manusia, dia lupa apa janji Allah Ta'ala. Roh dah lupa. Apa bila menjadi kanak-kanak, apa yang tahu umur satu hari? Tahu ke Allah tak tahu. Kanak-kanak yang berumur 40 tahun pun tak faham. Itu kata tu jin. Jadi maknanya rumah-rumah yang kosong, yang tinggal, lepas kita buat rumah lambat siap, setahun 2 tahun baru siap. Rumah tu dah diduduki oleh jin. Sebab kita rumah-rumah yang ada cipu, yang ada pokok kelapa gading, itu jin cukup suka duduk situ. Tak tahu kita mengapa. Jangan tebang pokok cipu belakang, tak. Mana dia tempat yang dia suka duduk. Pasal apa? Dia suka sangat makan cipu kan. Kelapa gading pun begitu. Mereka ni suka begitu. Dia duduk mana? Duduk di awan, duduk di sungai, duduk dalam rombong, dalam apa nama kolam. Dia suka. Tengah-tengah malam dia berendam. Sebab kita dalam hukum fiqah dilarang buang air dalam kolam yang tenang. Hukum fiqah 2 sebab. Pertama, takut dia najis kan. Yang kedua, takut terbuang air atas kepala jin yang sedang berendam itu. Dia berendam, angkat kepala, samp kena kepala, tak mengamuk dia. Kencing berlaku ya. Nampak tu kan dah. Jadi jin ni pelik-pelik. Jadi tuan-tuan, banyak lagi lah cerita jin ni. Nak cerita. Dan juga jin ni dia macam-macam ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pendek, ada gemuk, macam-macam. Dan dia elastik. Maknanya dia tu boleh memberi macam getah lah, panjang gitu. Kalau kita jumpa jin sini kan, kita lari, dia boleh pergi sana, sap, panjang ada sana ujung. Tu. Jangan lari lah, buang masa je. Tak guna lari, dia boleh pergi. Keluar. Sebab kita jin jangan terlalu berani, jangan terlalu takut. Takut sangat lagi dia main kita. Berani sangat pun jangan. Wahai jin-jin sekalian, cuba kau menjelma, cuba tengok, jangan. Itu dia ada orang Melayu pandai yang tinggi tu. Orang Melayu panggil apa? Hantu galah. Orang Melayu pandai kat nama tu. Pendek, toyol. Toyol itu merupakan makhluk jin yang boleh diarah, boleh. Tu sebab dia boleh curi duit orang tu. Satu hari orang sewa toyol nak berjudi di Genting Highland. Sewa 5,000. Bawa naik kereta pergi Genting Highland tu. Tapi kata susah bawa kereta. Toyol bukan suka naik kereta. Ke depan belakang dia. Sampai ke Genting Highland, hilang dia. Rupa-rupa dia masuk dulu tempat orang berjudi tu. Dia nak tengok bagaimana nak menipu. Dah berjudi menang-menang 3-4 ribu, hilang jin tu balik. Toyol tu. Sudah pening tuan yang nyewa ni. Payah nak bayar kan, toyol mahal ni. Tak berapa nak jumpa toyol dalam parit, menggeletar dia. Tak apa-apa. Jangan main. Jin tokek tu lagi besar. Kau tipu cekik kau, dia kata. Jin itu. Biar orang Melayu pandai dia. Kalau jin besar dia panggil jin apa? Hantu raya dia panggil. Itu toyol tu, tuan-tuan pesan kalau toyol masuk rumah kita mudah je. Dia ada 2 cara lah. Kalau tak pandai menjampi, tuan-tuan letakkan kacang hijau kat rumah je. Letakkan dalam piring, letak tepi ujung rumah. Pasal toyol ni suka main kacang hijau tu. Tu tabiat dia, suka main macam main carrom tu lah. Tendang tu. Dia suka main carrom.
Mana orang yang main kerem tu adik-adik toyol lah tu. Dan kita sambung lagi bab syirik akan datang insya-Allah, bab jin juga, tapi dalam lingkungan bagaimana sihir boleh berlaku, mengapa sihir itu dikira syirik. InsyaAllah bulan depan kalau saya ingat saya akan sambung lagi insyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillah. Sebelum tadi kita menangguhkan kuliah kita, saya nak pesan sikit lagi, mana ada orang tanya tadi ni, apa hukumnya kita ziarah orang meninggal ni. Memang dalam bab tasawuf dia kata pagi-pagi lepas solat subuh tu banyak kerja, yang ujung termasuk dalam cek nafkah, mengaji, baca Quran, wirid, zikir, menziarahi orang meninggal dunia. Menziarah ini termasuklah kita mengantar sampai ke kubur, kerana di antara kelebihan-kelebihan di antara kerja-kerja jiran dengan jiran, bila ia meninggal dunia, iringilah jenazahnya ke kubur. Begitu sunat. Memang banyak semayang lain dia punya pahala, memandikan lain, memang semua patut kifayah belaka. Bahkan kita disunatkan nak ke kubur. Pasal apa? Untuk ingatkan kita nanti kita akan masuk. Sebab kita doa kita, Assalamualaikum ya ahlad diyar antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Itu salam kepada orang kubur tu. Jangan assalamualaikum ya ahlal kubur, jangan marah orang kubur tu. Kata assalamualaikum ya ahlal kubur, tak boleh kan? Nanti orang kubur kata, aku jadi orang kubur, engkau tidak. Begitu. Maka kita apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar, selamat sejahtera pada penduduk kampung ini. Penduduk kampung. Antumus sabiqun, tuan-tuan telah pun pergi dulu. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, tak lama kami datang lah sini. Begitu. Cakap bahasa lembut gitulah. Tak lama kami datanglah. Maknanya kita mengaku kita akan duduk situ juga. Itu maksudnya. Untuk memperingatkan kita akan mati sebagaimana orang yang mati itu. Sudah tengok dia masuk kubur tu. Kan kita waktu tidur kan berkepalkan tanah. Sekepal. Minha khalaqnakum, dari tanah kamu jadikan. Wa fiha nu'idukum, dan petanah kamu dikembalikan. Minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kamu nanti akan dibangunkan. Sunat diciumkan ke hidung orang yang mati tu. Nanti orang balik, dia pun celik mata dia, dah mati aku rupanya. Bau perasaan dia mati. Itu baru meleleh mata tu. Itu nak bayangkan. Itulah tiap-tiap orang akan mati. Saya pesankan banyak kali dulu, kita takut kena azab kubur ni, kita amalkan baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Tak dapat hari-hari pun, seminggu sekali je lah. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak payahlah. Begitu. Tak. Yang kedua, kita sesama surah Al-Fatihah kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang telah bersama-sama menghadiri kelas kita ini. Kita bacakan Al-Fatihah kepada mereka yang telah meninggal dunia, dan sahabat-sahabat kita dan saudara kita yang di Pulau Langkawi ini yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitanir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdanana wa khallis minal fitani wal mihani asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra wasawsi syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.